الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, kita baru sahaja menunaikan salat fardu Jumaat, dan tak ada apa yang kita harapkan melainkan amalan kita akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung perbicaraan kita pada waktu subuh pagi tadi, kita sebut pada pagi tadi amalan yang dilakukan oleh seseorang. Tuan-tuan, apa pun juga jenis amalan yang kita lakukan, ianya hendaklah disertai dengan kesedaran daripada amalan yang kita lakukan itu. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala dia menyebut di dalam Al-Quran berkenaan dengan orang yang sembahyang. Allah Subhanahu wa taala kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dan ni adalah sifat orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang, maka sembahyang dapat mencegah diri dia daripada melakukan fahsya dan juga mungkar kepada Allah. Dan orang yang sembahyang adalah orang-orang yang senantiasa membesarkan Allah Ta'ala dengan zikir-zikir dia. Dan tuan, maknanya orang yang sembahyang dia adalah orang yang senantiasa beringat manakah dia perkara yang dibenarkan pada syarak dan manakah dia perkara yang tidak dibenarkan pada syarak. Ini akhlak orang yang sembahyang. Dan tuan, maka kerana itu amalan apapun yang kita lakukan hendaklah disekalikan dengan mujahadah. Mujahadah kita di dalam mempertingkatkan lagi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mujahadah kita di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala.
Tuan-tuan, kalau tidak, amalan hanya tinggal amalan. Tuan-tuan, apa gunanya satu orang yang dia sembahyang tetapi dia masih lagi menipu orang? Tuan-tuan, apa gunanya dia sembahyang kalaulah dia masih lagi tidak dapat membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, untuk apa dia sembahyang kalau seandainya dia masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, maka amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, kita hendaklah berharap mudah-mudahan amalan itu diterima, satu. Yang keduanya, kita nak sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala kata kepada orang yang beramal saleh ini, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang beramal min zakarin au unsa, sama ada daripada kalangan laki-laki ataupun daripada kalangan perempuan, kata Allah, wa huwa mukmin, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka amalan baik yang dia lakukan itu falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan menjadikan kehidupannya dengan kehidupan yang baik, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni adalah kesan daripada amal-amal saleh yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, tuan-tuan, Quran ni dia kena tadabbur, baru kita boleh faham apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada Al-Quran tersebut. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah sering mencantumkan antara perkataan iman dan juga amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut amanu wa amilus salihat, beriman dan juga beramal saleh, kata Allah Taala. Dan pasal apa digabungkan dua ni, beriman dan juga beramal saleh? Dan tuan, kerana manusia ni dia kena memenuhi akan dua elemen. Dan tuan, dia tak boleh hanya pada satu elemen saja. Dan tuan, contoh tadi sembahyang kita bawa tadi. Dan tuan, dia tak boleh hanya sekadar dia sembahyang dan dia faham sembahyang ni hanya setakat bila sampai waktu dia kena dirikan sembahyang. Dan tuan, tetapi maksud daripada sembahyang itu lebih jauh daripada tu. Dan tuan, kerana tu kalau kita tengok dalam satu kitab, nama kitab ni Tazkiratul Ghaflah fi Bayan Asraris Salah, yang dikarang oleh Babalah Sarah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, Babalah Sarah Al-Fatani dia hurai kepada kita bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Semuanya itu mempunyai maksud-maksud dan tidak sia-sia dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok antaranya adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram, semua orang yang bila mana dia nak mula sembahyang, dia akan mulakan dengan takbiratul ihram. Dan tuan, malah kalau kita tengok makna sembahyang itu sendiri adalah yang dibuka dengan takbiratul ihram, yang disudahi dengan salam. Dan tuan, itulah yang dimaksudkan dengan sembahyang. Dan tuan, tapi kita ambil takbiratul ihram je. Dan tuan, takbiratul ihram ni makna dia apa ni? Takbir ihram. Dan tuan, bila mana dia dah takbir, maka haram dia melakukan perkara-perkara yang biasa dia lakukan di luar daripada sembahyang.
Tuan-tuan, maknanya lepas daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia tak boleh sembang. Tuan-tuan, lepas takbiratul ihram dia tak boleh makan, dia tak boleh minum. Tuan-tuan, dia tak boleh nak sembang dengan kawan sebelah, dia tanya mari nak pergi kenduri ke tak boleh. Tuan-tuan, selepas daripada takbiratul ihram, tuan-tuan, apa makna semua ni? Tuan-tuan, disebutkan oleh Babalah Sarah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala bahawasanya takbiratul ihram itu adalah simbol kepada membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya orang yang mendirikan sembahyang ni bukan kata dalam sembahyang saja, di luar sembahyang pun dia akan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia tidak akan terima rasuah. Tuan-tuan, dia tidak akan berkelahi dengan orang. Tuan-tuan, dia tidak akan buat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia adalah orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka ni sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Allah Ta'ala menyebut sembahyang itu dia mencegah diri kamu daripada fahsyak dan juga mungkar, dan kamu akan jadi orang yang membesarkan Allah Ta'ala dengan segala zikir-zikir dia. Tuan-tuan, maka ni adalah tabiat orang yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu amalan-amalan yang kita lakukan ni, tujuan dia adalah untuk penyucian dalaman kita. Tuan-tuan, maka kerana tu bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kamu cerita kepada aku, kata Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Tuan-tuan, ihsan ni maknanya adalah perkara yang terbaik. Tak ada lagi dah yang terbaik daripada ini. Tuan-tuan, apa dia? Tuan-tuan, kita sembahyang, kita zikir, kita selawat, kita maulid, kita apa pun juga. Dan tujuan dia adalah kerana mencari yang terbaik pada sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sembahyang ni kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Dan kita selawat pasal apa? Kerana Nabi sebut, man salla alayya marrah fasallallahu alaihi asyara marrat. Siapa selawat ke atas aku sekali, maka nescaya Allah Ta'ala berselawat kepada dia 10 kali selawat. Tuan-tuan, maka kita melakukan amal-amal yang mempunyai kelebihan pada dia. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana mencari yang paling baik pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, lalu Jibril tanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Hey Muhammad, cerita dekat aku, apakah dia perkara yang paling baik, yakni yang terbaik? Tuan-tuan, lalu Nabi SAW kata, ni yang paling baik. Tuan-tuan zikir ke, tuan-tuan sembahyang ke, infak ke, apa juga kebaikan, ni kemuncak dia. Tuan-tuan, apa dia? Ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu menjadi hamba kepada Allah Ta'ala seolah-olah macam kamu tengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, tuan-tuan tengok, ini orang yang dia beramal seolah-olah macam Tuhan tu duduk depan dia. Tuan-tuan, seolah-olah macam tu. Tuan-tuan, para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dikatakan, bila mana Nabi SAW menyampaikan pelajaran, dan Nabi sampaikan ilmu kepada para sahabat,
Tuan-tuan, pada waktu tu para sahabat akan duduk dekat dengan Nabi SAW. Sehingga kan dikatakan, kalaulah sehelai daun jatuh ke tempat mereka duduk, maka nescaya daun-daun itu akan jatuh di atas paha-paha mereka. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana mereka duduk rapat-rapat, duduk dekat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kenapa? Kerana mereka menghargai apa yang Nabi sebut. Tuan-tuan, kerana mereka membesarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mereka tak selambar. Kita, tuan-tuan, kalau ada apa pengumuman kan, lagilah tuan-tuan, duit bantuan apa yang nak basuh, dia duduk dengar sebut, bila bila ni kan. Lepas tu pergi beratok ke ATM. Tu dia, tuan-tuan, punya bersungguh-sungguh kita. Tuan-tuan, tapi dalam soal kita beribadat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, dalam soal pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita tak seserius dengan perkara duniawi kita. Kerana tu kata Nabi SAW, perkara yang paling baik sekali, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu jadi hamba kepada Allah seolah-olah macam kamu tengok kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam kesunyian misalnya, orang tak nampak, orang tak nampak, kemudian orang pun bagi dia apa ni, hadiah ke apa, rasuah lah. Tuan-tuan, senang cerita kan. Tuan-tuan, ni orang tak nampak, ni orang langsung tak ada dia dengan orang tu ya. Tuan-tuan, orang tu pun nak bagi, ni kalau tuan bagi projek ni kat saya, ni dia punya habuan dia, yang ni jadi milik tuan. Tuan-tuan, dikala orang lain tak nampak ni, tuan-tuan, ta'budullaha ka'annaka tarahu. Sebab tu ni yang paling baik. Tuan-tuan, bila mana tak ada orang tengok, tetapi kerana keyakinan kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kerana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, dia akan kata apa? Inni akhafullah. Aku tak nak terima kerana aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ihsan. Kemudian kata Nabi SAW, fa illam takun tarahu, sekiranya kamu tak boleh tengok Allah Ta'ala, tuan-tuan, memang kita tak nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah, kata Nabi, fa innahu yaraka, dia senantiasa melihat kamu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, berkenaan dengan Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hamba dia, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan kata Imam Ghazali, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka selalu muraqabatullah. Dan apa dia muraqabatullah? Dia senantiasa rasa dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, bayang tengok nak, satu hari penuh, tuan-tuan, Imam Ibnul Mubarak dia berada di kota Damsyik. Tuan-tuan, dia berada di kota Damsyik. Maka dia pada masa itu dia belajar. Tuan-tuan, dia telah pinjam sebatang pen daripada sahabat dia. Tuan-tuan, bila Imam Ibn Mubarak dia pinjam pen daripada kawan dia, dia tulis. Tuan-tuan, menyebabkan dia terlupa nak pulang pen tu. Terlupa nak pulang. Macam mikrofon ni ada ni ya, macam mikrofon ni ya, saya pernah terbawa balik sampai rumah ni balik mujuk mikrofon. Kalau handphone saya tak pulang. Kena pula iPhone 14 Pro Max ke apa. Ustaz, tadi ada nampak dah handphone saya? Tak tahu, aku tak nampak. Tuan-tuan, masya-Allah. Al-Imam Ibn Mubarak
dia balik daripada Damsyik menuju apa ni ke tempat dia. Tak silap dia apa ni di Kufah, di Basrah, jauh tuan. Satu tempat yang begitu jauh. Dan tuan disebutkan di dalam manaqib, dalam cerita Imam Ibnul Mubarak, dia dah berjalan sekurang-kurang 2000 kilometer. Tuan, 2000 km. Dan tuan, kemudian kita tahulah pada masa tu kalau nak bermusafir bukannya ada kapal terbang, helikopter semua ni. Mereka kena naik onta, mereka kena naik kuda. Itulah kenderaan pada zaman tu. Dan tuan, bila dalam perjalanan ni tak sampai lagi ke tempat dia, dah 2000 kilometer. Dan tuan, kerana sebatang pen, maka Imam Ibnul Mubarak patah balik ke Damsyik. Dan tuan, dia patah balik. Kerana apa? Kerana nak memulangkan sebatang pen yang dia guna, kepunyaan daripada kawan dia. Tuan-tuan, kalau dalam fiqh, tuan-tuan, dalam kitab fiqh, benda yang orang tak kisah kita ambil, boleh ambil. Contoh. Orang bawa mutu, dia bawa mutu. Tiba-tiba kuih yang dia beli kat mana tak tahu, jatuh kat tengah jalan. Tuan-tuan, boleh ambil kuih tu? Kita kena fikir, kalaulah kuih 2-3 biji, onde-onde 2-3 biji, katalah, kita rasa ini perasaan dia pun tak kisah ni. Onde-onde 2-3 biji je pun. Dia pun boleh makan benda lain yang lagi hebat lagi. Tuan-tuan, ulama kata boleh ambil. Kalau kita rasa benda tu kalau dia tak ada, orang dah tak cari lagi tak. Maka tak apa, kita boleh ambil benda tu. Tuan-tuan, ni dari segi hukum fiqahnya. Tuan-tuan, tapi ala kulli hal apa pun juga, hak orang lain lebih baik kita tak ambil. Yang ni ulama fiqah kata, kalau kita duk berasa macam orang tu dia tak berharap pun dengan benda ni, kalau tak ada sekalipun, dia tak tuntut pun, tuan-tuan, dia boleh ambil. Tuan-tuan, sebatang pen saja. Sebatang pen, agak-agak kawan kepada Imam Ibnul Mubarak tak halalkan ke kerana sebatang pen ni? Tuan-tuan, orang Arab kata mush makul, tak masuk akal lah, kerana sebatang pen saja. Tuan-tuan, tapi kerana dalam hati itu ada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, Imam Ibnul Mubarak berpatah balik pergi ke kota Damsyik, memulangkan sebatang pen yang dia pinjam daripada kawan dia. Tuan-tuan, inilah sebenar-benar orang yang beramal kepada Allah Ta'ala. Jadi kita usahakan, tuan-tuan, kita usahakan, bila kita beramal, sekaligus kita menyucikan jiwa kita kepada Allah Ta'ala. Baca Quran, jadilah hamilul Quran, orang yang benar-benar membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita sembahyang, jadi orang yang benar-benar mendirikan sembahyang. Kalau kita orang yang berzikir kepada Allah, jadi benar-benar orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini ianya akan memberikan kepada kita rahmat, barakah dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah